Ah. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه شون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif qaddasallahu sirrah. Dan kata Syekh radhiyallahu anhu, la tashab man la yunhiduka halu wa la yadulluka ma'ala Allahi maqalu. Itu ya. Jangan engkau bersahabat dengan orang yang tidak mendirikan akan dikau halnya dan tidak menjagakan akan dikau atas Allah Ta'ala perkataannya. Dan bersahabatlah engkau dengan orang yang adalah ia dengan lawan demikian itu, yaitu siapa dia? Orang yang tiada mengetahui melainkan Tuhannya Allah, dan tiada menunjuk ia melainkan atas suatu ubudiyahnya. Persahabatan adalah perkara yang sangat besar. Persahabatan adalah perkara yang dipandang amat besar, sebab Allah Ta'ala jadikan kesan sampingan itu besar. Kena bersahabat betul. Terus saya kata manusia, haiwan, anjing boleh masuk syurga. Ashabul kahfi, anjing boleh masuk syurga sebab dia menemankan, dia bersahabat dengan orang-orang yang pilihan Allah Ta'ala, yang mendapat keridaan Tuhan, yang buat kerja agama Allah Ta'ala. Sebalik kalau bersahabat tak kena kan, habis. Kata orang ni, orang hebat pun boleh terbalik. Kalau bersahabat ni penting. Sebab tu kata Ibn Athaillah As-Sakandari, jangan kamu bersahabat. Jangan bersahabat dengan orang yang tidak mendirikan akan dikau halnya. Ya, la tashab man la yunhiduka ya halu. Orang yang tidak mendirikan, mana membangkitkan semangat dia kepada Allah Ta'ala. Kita kena cari sahabat yang mana kita berkawan, hati kita makin kuat, tuan. Ibadat kita makin cantik, semangat kita untuk berjalan ke hadirat Tuhan makin terang. Gitu. Kemudian tidak menjagakan akan dikau, ya, tidak menunjukkan akan dikau atas Allah Ta'ala perkataannya. Dia bercakap tu, perkataan dia tak ada nak tunjuk kita ke Tuhan, lain lagi ke dunia yang banyak tu. 24 jam cerita dunia je, cerita duit je cerita. Orang ni tak boleh buat sahabat ni. Buat sahabat. Rosak rohani dia. Orang macam ni buat kenalan dah. Kedai berkenal lebih kurang, jumpa tanya kelakuan dah, lebih kurang dah. Rapat tu bahaya ni. Dia akan menyebabkan rohani kita akan padam. Mental dalam kita akan malap. Dan tiada menunjukkan ia melainkan atas yang ubudiyah. Jadi kena kamu berkawan dengan orang yang lawan dia. Dan sebaliknya bersahabatlah engkau dengan orang yang ada ia dengan lawan yang demikian itu. Maknanya kita bersahabat dengan dia, kelakuan dia, ahwal dia mendekatkan kita dengan Allah Ta'ala. Perkataan-perkataan dia menghampirkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hampir dengan Tuhan, ya, makna satu perkara yang besar. Ya. Kita nak hampir atau nak jarak dengan Tuhan, itu sajalah. Ya, hampir selamat, tak hampir dengan Tuhan, tapi bahaya besar. Iaitu orang yang tiada mengetahui siapakah dia orang ni,
Yang dimaksudkan oleh Sayyidina Athaillah As-Sakandari kata sallallahu sirrah, iaitulah orang yang tiada mengetahui ia melainkan Tuhannya. Dia kata la a'rifu illallah. Itu orang ni, aku tak kenal melainkan Allah Taala. Yang siapa dia ni? Arifin billah. Ini semua lain-lain arif billah. Orang yang dikatakan orang yang benar-benar mengenali Tuhannya. Kalau kita bersohbah dengan dia, banyak manfaat kita akan dapat. Dan bahkan kita lihat wajah dia pun, hati kita dah menghadap ke Tuhan. Kita lihat wajah dia atau rohani dia, kita pandang dia, hati kita karen ke Tuhan. Ini dipanggil apa? Rabitah. Dalam tarekat Naqsyabandiyah dia panggil penting. Disuruh kita kekalkan rabitah. Itu berdasarkan dalam surah Yusuf dan dalam hadis Rasulullah SAW. Ketika Zulaikha menggoda Nabi Yusuf AS, Allah Ta'ala bukakan rabitah dia apa? Terpampang depan dia kan Nabi Yaqub AS, bapa dia. Suratu Abih. Walamma ra'a burhanu rabbi, siapa dia? Burhan. Rabbi ay suratu Abih. Itulah wajah bapa di Nabi Yusuf, Nabi Yaqub AS. Nabi Yusuf teruk kan, dia kena dengan adik-beradik dia, nyaya dia. Cempak dalam telaga buruk lah, macam-macam. Jadi ternampak di wajah bapa dia tenang. Dalam hadis Mukhtarul Ahadis, Nabi mengatakan khiyarukum man zakkarakum billahi ru'yatu wa zadukum fil ilmi mantiqu. Orang yang terbaik di kalangan kamu, terpilih ni orang yang mana kamu lihat aja wajah dia, kamu ingat kepada Allah. Kamu lihat dia pada wajah dia, kamu ingat kepada Ta'ala. Dan menambah oleh pertuturan dia. Yang keluar dari mulut dia kalau kita duduk, qala Allah, qala Rasul. Ini orang ni. Kita belajar dulu adalah 2-3 orang yang jumpa cukup macam ni. Banyak-banyak tu 3 orang ni. Di Melaka ni, almarhum Tunggu Haji Abdul Wahid dan dia antara dia lah. Kalau kita tengok dia habis, lain tak ingat lah. Karen hati kita kat Tuhan. Sidi Abdul Rashid, itu lagi dahsyat kan? Itu rabitah lagi kuat kan? Pandang je dia zap, hati kita karen Tuhan. Pandang je dia. Dia buat zikir di masjid Air Lemau kan? Dia masuk masjid, dia pijak tangga masjid, dalam jazbah dia, karen dia kuat. Itu dia panggil apa? Hubungan kerohanian dia kuat. Sebut je nama dia, bam. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nak kuat, nak tahu rabitah ni kuat tak kuat. Syekh Abdul Qadir Jailani, satu ketika digantikan anak dia. Anak dia pun ulama besar juga, suruh mengajar. Sedap dia orang, dia mengajar. Dia lagi Syekh Abdul Qadir datang. Anak dia pun tu, Syekh Qadir lah ganti. Syekh Qadir baru bercakap, Syekh Abdul Qadir Jailani baru cakap 2 patah, dia orang dah terjerit ni. 3 patah dia cakap je, orang dah jazbah dah. Sebab apa tu? Nurani dia kuat. Dalaman dia, karen dalam dia kuat. Anak cik guru macam tu lah. Guru yang karen dalam kuat apa? Sebab nur di dalam kuat. Rangkaian hati dengan Tuhan tak putus. Bila hati dengan Tuhan tak putus rangkaian dia, jadi kita kontak dengan dia ada line. Sebab tu penting sanad dalam tarekat. Dan penting rabitah. Dia zikir tu, kita tengok dalam kitab Imam Ghazali. Kita zikir aja kena bayangkan pun ruhani mursyid di depan. Kita zikir, kita rasakan. Kita kalau tunggu, kita duduk depan jam. Dia nak berkuit untuk orang ni kan. Itu kalau tu bayangkan rohani. Supaya apa? Rohani kita lebih cepat, mudah menghadap ke hadirat Allah Ta'ala. Itu dipanggil sunnatun mu'akkadatun inda sufiyah. Di sisi perjalanan sufiyah tu sunnat mu'akkad. Waktu bila kita lalai zikir, pasang rabitah. Faham? Dah nampak tu jalan je zikir. Lalai lagi pasang balik. Itu tujuan dia. Bukan nak menghadap dia juga kan. Bukan hakikat menghadap dia, tapi rohani dia tu. Rohani dia ada current tu. Allah. Atau dipanggil apa tuan? Hubungan kontak rohani. Antara murid dengan mursyid, begitulah. Maka jangan kau bersahabat, dia kata, la tashab man la yunhiduka halu wa la yadulka ma'allahi maqalu. Jangan kamu bersahabat dengan orang yang tiada mendirikan
dikau halnya. Kita berkawan dengan dia, makin jauh. Jangan, itu bahaya tuan. Sebab peluang hidup kita ni sekali. Kalau betul, betul lah. Kalau tidak, itulah dia. Dan tiada menunjukkan akan dikau atas Allah perkataannya. Bila dia bercakap, kita tak dekat, makin jauh dengan Tuhan. Makin lalai. Ini jangan buat sahabat. Ini bahaya besar ni. Sebaliknya bersahabat engkau dengan orang yang lawan dia tadi. Iaitulah orang yang tiada mengetahui melainkan Tuhannya. Dia tak kenal melainkan Allah Ta'ala. Mana dalam batin hati dia penuh sentiasa dengan Allah Ta'ala. Ini di kalangan arifin. Dan tiada menunjukkan ia melainkan atas suatu yang ubudiyah. Ya, ditunjuk kepada kita ialah makam ubudiyah. Iaitu makam untuk mengabdikan diri kepada Ta'ala. Ya, dia tak ada cerita lain tentang cerita dia. Nak bawa kita supaya kehambaan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Makam satu lagi, makam tinggi dia panggil makam apa? Hurriyah. Ubudiyah, satu lagi ubudah. Makam ibadah, ubudiyah dan ubudah. Makam ibadah ni syariat zahir, kan? Kita semayang dua waktu. Kalau mula hati kita karen kat Tuhan aja, hati dia panggil makam abundan, ubudiyah dia masuk. Urusan dalaman. Ya. Ada pun makam ubudah tu lagi tinggi, makam hurriyah. Mana makam merdeka hati dia. Tu dia kata tadi, tiada dikenal melainkan Tuhan. Itu mereka tu. Orang yang hati dia tidak ditambatkan dengan makhluk setiap saat. Ya. Ini para arif billah, para mursyid itulah masyayikh-masyayikh besar kita macam tu tuan. Dia duduk taraf tu masya-Allah. Dan adalah hemmahnya ta'aluk pada hemmatul aliyah. Mana hemmah semangat hal tuju yang tinggi ialah ta'aluk dia dengan Tuhan dia. Terangkat daripada segala makhluk. Dalam batin hati dia tak ada itu makhluk kan. Kalau abang musyrik kita kalau duduk ni tak ada cerita lain. Dia cerita apa? Jika cerita berhubung dengan Tuhan kan. Cerita perhati-perhati tak masuk boleh kat dia kan. Terangkat pada segala makhluk. Tiada minta tolong daripada segala hajat melainkan kepada Allah Ta'ala. Ya? Dia tak akan minta hajat, dia tak minta melainkan dengan Tuhan dia. Sebab apa dia kenal siapa dia Allah Ta'ala. Ini arif billah. Dan tiada tawakal dalam segala pekerjaan melainkan atas Allah Ta'ala. Dia tidak bersandar, tidak bergayut hati dia melainkan kepada Allah Ta'ala. Ini orang yang tinggi, peringkat tinggi. Dan sesungguhnya telah gugurlah manusia daripada matanya. Orang biasa ni tuan, pada mata hati dia manusia dah gugur. Ya, dah gugur. Makna apa? Dah tak ada dah. Orang berhadapkan dia pun dia tak rasa apa, orang tinggalkan dia pun dia tak rasa apa. Apa dia tak rasa. Sebab matlamat dia bukan makhluk. Matlamat dia ialah Allah Ta'ala. Allahu ghaib. Istilah sekarang kan. Dia ambil daripada ayat wa anna ila rabbikal muntaha. Sungguh pada Tuhan kamulah kemuncak dia. Ya, dia menjadikan matlamat hidup dia huwallah ila Allah Ta'ala. Orang kalau gugurkan makhluk daripada hati tuan, nikmat besar kan. Hati dia lapang selapang-lapang, hati dia sehat sesehat-sehat, tenang setenang-tenang. Dan jadi kepala kita guncing nak fikirkan orang. Kau orang kata apa? Kau orang kata apa? Wah orang gitu. Buat pening kepala, dia membodohkan diri dia sendiri. Ikat alik galbak billah. Tambat hati kamu dengan Allah Ta'ala. Bawa selesai. Habis cerita. Lapang, selapang-lapang. Ya. Guru kepada Al-Imam An-Nawawi Ibn Salah. Dia mengajar-mengajar orang tak ada. Lala tak ada orang. Lala dia mengajar, dia baca kitab kat kambing tuan. Bila sembelih kambing tu satu kitab dia baca tu melekat. Masya-Allah tuan. Setara dia tu Imam Nawawi siapa tak kenal, ulama besar muhaddisin dalam mazhab Imam Syafi'i, wali besar. Ini guru dia tuan, Ibnu Salah, guru dia. Ya, dia tak ada dia herankannya orang datang tak datang tuan. Orang datang tak siapa, orang tak ada pun dia tak siapa tuan. Sebab hati dia telah bermesra cinta lazat dengan Khalik pencipta dia. Ya. Carilah tu. Ya, sebab Tuhan suruh tu dalam hati. Ketika Nabi Daud Allah Ta'ala khitab kepada Daud, ya Daud, kulli siddiqin bi falyafrahu. Wahai Daud, sila sampaikan orang yang jujur hati dengan Allah Ta'ala apa dia? Bi, dengan aku, Tuhan kata. Dengan Allah Ta'ala. Falyafrahu, hendaklah mereka seronok. Siapa dapat keseronokan, kelazatan, kenikmatan dengan Allah Ta'ala, Masya Allah, tamam. Sempurnalah hidup dia.
Selagi tak dapat ni rugi tuan. Kalau tak dapat seronok dengan Tuhan, lazat dengan Ta'ala, lazat seronok tu akan pergi tempat lain. Dia akan pergi tempat lain. Dia pergi pada makhluk. Pergi makhluk habislah. Ya, sebab lazat cinta mahabbah ni benda mahal tuan. Benda mahal. Tiba-tiba kita berikan tempat, tak kena tempat. Oh, rugi. Rugi betul. Dan adalah himmah Ta'ala, ya, daripada segala makhluk. Dan adalah himmah ta'aluknya pada Ta'ala, terangkat, bukan terikat, terangkat, ya, daripada segala makhluk, tiada minta tolong dalam segala hajat melainkan kepada Allah. Ada hajat dia Allahumma, semayang hajat Allahumma. Dia merayu sebab dia kenal siapa Tuhan. Tuhan segala-galanya. Al-Mu'ti dia, Al-Mani' dia juga. Yang menghulur, memberi dia, yang menyekat pun dia. Dia segala-galanya. Sebab tu abang mursyid kita kan, dia pergi kata, kau pergi mana-mana jangan lupa report, kata apa benda pula report kan. Dia style dia ajar tu, walaupun nak pergi dekat kan, nak pergi melemau je ni kan, dia berdoa tu, ya Allah, hamba nak pergi sana, ya Allah selamatkanlah pergi balik. Seni tuan-tuan itu sebenarnya kesenian makrifat itu. Ya, kita tengok badan sihat kan, apa dah hal, motor pula baru beli, kereta baru beli. Kawan ni pun anak dah di sini, cepat dia. Okey, confirm kejap lagi. Wah. Confirm. Rupa tengah jalan masuk buat trailer. Habis pecah kepala. Jangan main-main dia. Sebab tu semua dia punya perancangan dia. Sebab tu kita kena apa? Gantungkan hati kita, harapan kita dengan Allah. Ini kemuncak. Kalau nihaya, kemuncak perjalanan sufia, perjalanan arif billah tu diambil daripada ayat. Iza zikirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyan alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Disebut yang Allah Ta'ala berkocak hati dia. Sebab ada kocakan itu, kocakan kegerunan atau kocakan kerinduan. Itu dua saja. Ya, dia gerun bila Tuhan tajalikan sifat jalal, dia rindu bila Tuhan tajalikan sifat jamal. Dia dua je. Ya, maka dalam jalal tu banyaklah sifat An-Namul Al-Qahar lah, ya, dan sebagainya. Jadi Tuhan tajalikan dua tu. Disebut dia ada dua sentuhan, ya, jalal wal jamal. Disebut dia, dibaca ayat Allah Ta'ala makin bertambah imannya. Kemuncak dia apa? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya kepada Tuhan mereka Allah Ta'ala sajalah mereka berserah, mereka bergantung, mereka berharap, mereka memandang. Tak ada, lain tak ada. Ini sifat para arif billah. Tunggu saya cerita satu orang wali. Dia berjalan satu tempat, dia singgah sembahyang di satu masjid. Lepas sembahyang, tu imam tu jumpa paling dia. Daripada mana ni? Dia ceritalah pada sini-sini. Habis makan. Jawab, dia tu bangun, usalli, dia sembahyang balik. Dia sembahyang balik. Aku dah tersilap, aku berimamkan orang yang tak berapa yakin dengan rezeki Tuhan itu. Rezeki tak ada masuk kat sini. Para arif bila dia tidak mengotorkan pandangan rohani dia, pemikiran dia dengan memikirkan rezeki tadi. Rezeki tu anda jamin, cari pergi dah cari tak ada hal. Jangan duk serabut dengan dia. Ya, duk fikir aku nak makan apa nak makan. Oh, itu hijab besar tuan. Hijab. Tu anda jaminkan rezeki. Wa ma min dabatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Kita muka bumi ni rezeki dia tu anda jamin dah. Cuma syariat menuntut kita nak usaha pergilah, tak ada apa. Dalam jangan ganggu. Dia dua kan, usaha tu pergi cari kerja tu luar tu syariat yang zahir, syariat yang batin dijaga di dalam. Bawah hati dia lapang, tersenang tenang dalam bab rezeki dia tenang, sebab dia tahu Tuhan dah jamin. Cuma kita ingat usaha pada zahir lebih kuat, nak berniaga, nak pergi apa ke, darat laut ke, makan gaji yang halal ke, carilah. Itu tak ada apa, sekadar zahir. Dalam tu jangan kacau. Sebab nak berjalan dalam kan. Bila dalam kita dah kacau serabut dengan dia fikir apa nak makan begini, oh dia hijab kan. Jadi hijab. Dia semayang balik kan, usalli balik. Arif billah ni macam-macam kan. Allah. Dan tiada tawakal ia dalam segala pekerjaan, tidak bergantung, tidak berserah dia, melainkan atas Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya telah gugurlah manusia daripada hatinya. Masya Allah. Allahumma ja'alna minhum. Lazat kan ni. Kalau mata hati bergantung dengan manusia ni, memang serabut kepala. Nak ibadat membayar. Ya. Masukkan makhluk dalam hati kita, payah nak ibadat.
Maka tiada memandang ia baginya perbuatan. Ini syahid ini. Ya, bila dia tak pandang pada makhluk, maksud dia apa? Matlamat ni, jangan dipandang fa'il tu minal khalq. Bahkan dia kena pandang fa'il tu minallah. Yang membuat sebenarnya daripada Allah Ta'ala. Dan tiada menghendaki ia baginya nafsu, bagian nafsu dia. Semua bagian nafsu dia padam, ditutup. Dan adalah daripada segala amalnya berlaku atas yang dikehendaki syarak. Mana diikat dia punya perjalanan dengan syariat. Dan itu menandakan syariat dengan hakikat, dia tak boleh berpisah. Daripada tiada taksir, dia membuat ibadat itu tidak dengan taksir, mana tidak dengan cuai. Dijaga sungguh-sungguh. Allah. Seorang awliya tu dia ambil wuduk tuan, lama tuan. Dia ambil wuduk lama. Sebab apa? Dia menjaga-jaga betul-betul. Yang wajib, yang sunat, bacaan basuh muka dia, bacaan. Kita ambil wuduk sekejap dah siap. Dah. Tak sampai 2 minit dah siap. Dah siap. Dia ambil wuduk zahir dan batin sekali. Ya, zahir dan batin. Wuduk zahir dan wuduk batin dia ambil sekali. Zahir kita basuh anggota luar, batin dia kita taubat segala apa anggota yang kita basuh. Kita basuh muka kan? Dekat muka tu berapa anggota dia? Mata dia, mulut ada, hidung. Teman, kita basuh tu langsung kita bertaubat termasuk dia. Kita ambil wuduk, kita basuh, langsung kita bertaubat daripada segala mata punya pemandangan yang tidak elok. Ya. Kalau dia tu selalu ambil memang cantiklah tuan-tuan. Ya, bagi sungguh-sungguh. Sebab dalam hadis menceritakan basuhan betul-betul sempurna macam itulah. Mengikut kita mak titisan air, dia akan jatuh. Dan gugurlah makhluk, mana manusia daripada matanya. Dengan makhluk dia buat tak perasan. Apa sebab tak perasan? Sebab keperasanan dia yang kuat, tinggi dengan Allah Ta'ala. Ya? Dia punya keperasanan dia tu dengan Allah Ta'ala. Orang ahli dunia pula, ahli ghaflah, dia terbalik. Dia perasan dengan makhluk Tuhan, dia buat tak perasan. Dia berjalan, dia tak terasa Tuhan pandang dia. Terasa tuan-tuan? Tiap-tiap kita langkah tu terasa Tuhan pandang gitu. Tuhan lihat gitu. Itu penting. Kena latih murakabah. Gugurlah manusia daripada matanya, maka tiada memandang ia baginya perbuatan. Lalu dia tak nampak yang bergerak itu semua dirasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab Tuhan dah sebut, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tuhan yang menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Dan tiada menghendaki ia bahagian nafsunya. Bahagian nafsu tu dia blok. Ni memang cepat naik tuan ni. Badan suluk mencacak makam dia naik. Buat dia bersih. Ya. Dan adalah dalam segala amalnya berlaku atas yang dikehendaki syarak daripada tiada taksir. Dan inilah sifat orang yang arif, ya. Orang yang muwahhid. Dan orang yang muwahhid, baca itu mim waw hal dah, muwahhid. Wahada yuwahidu tauhidan, bahwa muwahhidun, orang yang benar-benar mentauhidkan Allah Ta'ala zahir dan batin tadi. Habis. Dan kata Sayyidina Abdul Salam radhiyallahu anhu, barang siapa menunjuk ia akan dikau atas dunia. Bercakap dengan dia tak je lain, projek tak habis-habis. Orang lain ada ke dia nampak nak tidur mengigau kan. Projek tak habis-habis. Ya, dunia kepala ni. Barang siapa menunjuk ia akan dikau atas dunia. Ya, kita berkawan dengan dia, semangat kita mengejar dunia makin hebat. Wah, makin tinggi persen dia tuan. Sampai banyak dah terlalai hati kita dengan Allah Ta'ala. Zikir dah kurang, Quran dah tak pegang. Wah, kacau. Masjid dah jarang-jarang. Ni kacau ni. Ni dah kacau. Ya, kuliah langsung tak datang. Nanti orang kata kuliah tu, bukan tak nak pergi ni, tak sempat. Wah, kita tak nak pergi. Bukan tak nak pergi, memang malas. Tak nak pergi ni, tak sempat. Sebab apa? Dah digayut sana sini belit habis. Terbelit tuan-tuan. Ya. Maka barang siapa yang menunjukkan kepada engkau atas dunia saja, maka sebenarnya adalah ia memberi kejahatan akan dikau. Sebenarnya dia melemparkan kejahatan, itu kelalaian kamu dengan Allah Ta'ala, dan menjauhkan kamu dengan Allah Ta'ala. Dan barang siapa menunjukkan dia akan dikau atas amal,
Maka sebenarnya adalah yang memberi Allah Ta'ala akan dikau. Mana kamu dapat kurniaan pemberian Tuhan. Dengan sebab orang terbimbing untuk kamu beramal. Dan barang siapa menunjuk ia atas dikau atas Allah, maka ada yang memberi nasihat akan dikau. Jadi nasihat yang sebenarnya apa? Orang yang memimpin kamu terus nak masuk ke hadrat Allah Ta'ala. Itu tinggi tu. Jadi kita tengoklah. Dalam kita bersohbah tu, kita cari orang yang memimpin kepada hadrat Allah Ta'ala. Dan kata Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu an, ni pemimpin tarekat Asy-Syadziliyah. Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu an, dia boleh doa radhiyallahu an besar. Qaddasallahu sirra atau quddisa sirru, atau mana wali-wali besar. Jangan engkau bersahabat dengan orang yang melebihkan akan dirinya atasmu. Kalau cerita bersahabat ni, dia cerita dia punya lebih, tuan-tuan. Dia je hebat. Orang lain semua tak pakai. Jangan tu. Kita kena bersahabat dengan orang yang ada sifat tawaduk. Jadi kita akan jadi tawaduk. Kalau bersahabat dengan orang jenis kan orang dia ni lama perangai tu akan lekat kat kita. Kita pun akhir suka kan orang tu. Akhir pandang diri besar. Siapa pandang dia diri besar, boom, jatuh dia. Dia tak ada nilai dengan Allah Ta'ala lagi. Barang siapa? Jadi kata Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, jika bersahabat dengan orang yang melebihkan akan dirinya atasmu, maka demikian itu terlebih sangat jahat. Dan jangan dengan orang yang melebihkan akan dikau. Dia lebih atas kita, asyik puji kita, reject dan abang jangan juga. Maka demikian itu sedikitlah berkekalannya. Biasanya orang gitu tuan. Dia nak ada benda ni, dia lobby. Dia jack, dia dapat, lepas tu dia empas gitu. Dia nak kan macam-macam, dia jack macam bukan. Tak payah dah tu. Yang kaki jack pun tak payah. Yang melebihkan dia pun tak payah. Itu mana? Melebihkan tentang dikau. Maka demikian itu sedikit berkekalan. Memang tak lama kau bersahabatan macam tu. Dan bersahabat engkau dengan orang yang sebabnya menerangkan hati musyahadah, membukakan segala gaib. Ini orang kata nak kawan. Jadi berkawan dengan dia ni, hati kita makin kuat dengan Tuhan. Pembukaan basirah mata dalam kita makin kuat dengan Allah Ta'ala. Ini orang ni kena cari. Kata tuan guru kita, kau cari walaupun ada di seberang lautan api, kau cari. Sebab ini orang yang boleh membawa kamu dekat ke hadirat Allah Ta'ala. Malam-malam bangun dan berdoa, minta Ta'ala tunjukkan orang yang boleh memimpin kita pada jalan dia mana. Dan kata Syekh Junaid radhiyallahu an, apabila dikehendaki Allah Ta'ala pada seorang murid itu kebajikan. Ni imam tarekat Sufiyah. Imam tarekat dalam ilmu tasawuf. Itulah Syekh Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu, wali besar, ulama besar. Dia kata apabila dikehendaki Allah Ta'ala pada seorang murid itu kebajikan. Mana Tuhan nak jadikan dia dapat kebajikan zahir dan batin, maka dijatuhkan dia kepada Sufiyah. Tuhan akan letakkan dia ulama Sufi. Sebab ulama Sufi tak dinamakan Sufi melainkan fiqh dia dan ilmu tasawuf kita dia mendalam, dan dia menjalani jalan tariqah yang bersanad sampai kepada Rasulullah SAW. Dia ada 12 kepaan. Segi ilmiah dia ada, segi kerohanian berjalan. Itu carilah. Dan ditegakkannya bersahabat dengan segala orang yang riak. Itu jangan dan cerita dengan dia, asyik cerita dia, jangan. Nama-nama menyangkit kat kita tu. Dia cerita dia punya, kita pun nak cerita kita punya. Kan? Nama-nama yang ni lingkup, yang ni terbalik. Habis tuan-tuan. Yang ni terlingkup, yang ni terbalik. Jangan. Apa kebajikan kita kalau tutup, lagi setutup-tutup boleh. Buah-buah ni bila dia tutup tuan, dia cantik. Buah nangka kita tutup, cantik je. Kita sampul buah cepedak, cantik dia kan. Kita buang kan banyak ulat masuk. Bila kita dedar je banyak ulat masuk. Itulah amal. Bila kita dedarkan suka diketahui orang, pertama sekali apa? Niat kita dah rosak. Sebab kita minat orang. Kena minat dia. Bila minat dia, jangan tunjuklah. Kita dengan dia je. Bermesra dengan dia, berlazat dengan dia. Allahumma ja'alna. Dan kata setengah orang yang sufiah, dia kata bermakna kalau Tuhan letakkan kita minat jalan sufiah, itu menandakan apa?
nikmat besar kan. Ada setengah dia bangkang jalan sufi, ada dia serang pun ada. Ini ilmu tasawuf ni mekarut. Tak ada Quran hadis, bukan tak ada yang Quran hadis. Bukan tak ada yang Quran hadis, dia punya tali timba pendek. Ya. Telaga tu dalam tuan-tuan, 100 kaki bawah dahi. Dia bawa tali timba dia selepa. Lepas tu dia oyang-oyang, telaga ni tak ada air dia kata. Kejap lagi orang bawa keluar air tengok. Ada kata. Tengok tali, tali kau panjang rupanya kan. Kena panjang lah tuan-tuan ni. Tali pendek. Dan kata setengah orang yang sufiah, dan jangan engkau bersahabat daripada manusia melainkan dengan orang yang bertambah kepadanya dengan kebajikan. Sebab kita bertambah dengan bersahabat rapat dengan dia, ibarat makin tinggi nilai, makin sedap, makin lazat, hubungan dengan Tuhan makin hebat. Itu kena bersahabat. Kalau kita tengok lain macam ni kan, kita pun jadi leka-leka dah. Angkat kaki je lah, buat kenalan dia sudah. Dan tiada kurang daripadanya dengan kejahatan, ya, supaya demikian itu bagimu itu engkau kepadanya bersamaan, ya. Jadi katanya apa? Sengaja daripada orang sufiah, jangan engkau bersahabat daripada manusia melainkan dengan orang yang bertambah kepadanya dengan kebajikan, dan tiada kurang daripadanya dengan kejahatan. Orang macam ni kita jadikan sahabat. Dan kata Abu Talib Al-Makki radhiyallahu an, tiada adalah segala taifah daripada orang yang sufiah itu, tiada mengasihi mereka melainkan atas orang yang 4 perkara. Tiada memberat setengah ni atas setengah. Yang ni jikalau memakan sahabatnya sekalian siang, maka tiada berkata kepada sahabatnya puasa engkau. Jadi kalau berpuasa sahabatnya sekalian masa, maka tiada berkata sahabatnya berbuka engkau. Ya. Dan jikalau tidur sekalian malam, maka tiada berkata sahabatnya bagi jaga engkau. Dan jikalau sembahyang sekalian malam, maka tiada berkata sahabatnya tidur engkau akan setengahnya, ya. Dan bersamaan segala ahwalnya kepadanya, maka tiada bertambah kerana puasanya, sembahyangnya, dan tiada kurang kerana berbukanya dan tidurnya. Faham? Ini ada kata arif billah. Arif billah, ya, dia tidak mengubahkan suasana luarnya. Ubah bila ibadat lain, dah sedap. Kan? Mana dia bersedap dengan ibadat, itu salah. Awal matan kita dah bincang. Min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja' inda wujudi zalan. Setengah daripada tanda orang itu beriktimat, bersandar pada apa? Pada amal, ialah dia kurang harap, lemah bila dia kena maksiat. Kalau orang betul-betul menghadap pada Ta'ala, dia buat ibadat, dia nampak semua hakikat dari Ta'ala. Gerak dari dia. Semayang pun dia berasa gerak dari Tuhan. Maka dia syukur kepada Ta'ala. Bila dia kena maksiat, dia pandang apa dia? Tuhan mentajalikan sifat al-qahri, sifat qahari. Kena dia tuan. Dia alim ke? Ada kena. Syariat pula menuntut apa? Cepat taubat dan istighfar. Ada kaedah dia. Faham tak? Jadi kalau kita berubah suasana, kan? Dia anak kita macam tu lah. Beramal banyak, rasa lain macam sikit kan. Bila tak beramal kan monyok rasa. Itu menandakan hati dia belum tamkin dengan Allah Ta'ala. Faham tak? Ini rumit sikit nak faham. Orang yang jiwa dia betul-betul dengan tamkin dengan Tuhan, semua dipandang tu hakikat daripada dia, tidak boleh mengubahkan apa keadaan itu. Ya. Dan kata mereka itu, apabila ada bertambah kepada sebab amal dan kurang sebab meninggalkan amal, maka bercerai terlebih baik. Kalau ada orang macam ni kan, perangai dia bila beramal dia macam sedap kan. Dia tak beramal dia rasa lemah. Mana orang tu belum mantap. Orang tu belum mantap. Orang dah mantap tak ada. Sebab apa? Rohani dah tetap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan luar ni tak ada enten, ya. Ni payah nak tengok, ya. Maknanya benda dalam dia dah sudah tamkin. Sebab apa? Jiwa dia sentiasa mu'allakun billah, bergantung dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan para awliya ni depan kita lagi dia tutup kan. Dia main dalam, ya.
Kita baru depan hua, panggil semayang, panggil zikir, dia diam. Dia diam, dia tak nampak kan. Padahal dalam dia sentiasa wukuf dengan Allah Ta'ala. Dalam kalbi dia jalan. Ya. Ditunduk je. Tengok apa, dia tidur. Rupa dia murakabah kan. Dia murakabah dengan Allah Ta'ala. Ada macam-macam antara para awliya. Dia tutup. Sebab apa dia suka tutup? Sebab dia takut apa? Takut mengganggu hubungan dalam dia dengan Allah Ta'ala. Itu lapisan yang ke apa tu? Itu lapisan yang kedua. Lapisan yang paling tinggi dia serah, tak ada apa-apa dia. Orang nak tahu-tahu, dia tak nak tahu tak apa dia. Ya. Lapisan pertama itu. Lapisan yang kedua dia tutup sebab nak jaga. Ya. Yang ketiga tak ada apa. Dia serah bulat ke Tuhan. Ya. Orang kenal dia pun tak apa, tak kenal. Orang puji dia pun tak apa, tak puji dia pun tak ada hal. Sebab apa? Semua ni memandang daripada dia. Jadi bersedap dengan dia. Allah. Dan kata mereka itu apabila bertambah kepadanya sebab amal. Di sifat macam tu tuan. Kita bila beramal memang ziyadatul amal tadullu ala ziyadatil iman. Bertambah amalan iman tambah. Itu dia punya sifat. Yang nak bincang diri kita tu. Ya, nak tengok kita ada perubahan tak dengan Tuhan? Tamkin tak? Mana kalau sudah tamkin dengan Ta'ala, mana dia beramal ataupun apa? Dia kurang tadi tetap. Ni kena faham betul. Mana jiwa sudah apa? Mutmainnah dengan Ta'ala. Itu nak ceritakan gambaran dia begitu. Ya. Sebab sudah apa? Gerti bermain dalam awsaf dan asma. Ya. Bila dia buat amal dia kan, dia pandang. Itu sengaja daripada sifat al-mu'ti, Tuhan pemberi. Ya. Kalau dia kenakan, dia pandang tu al-mani', Tuhan terjadikan. Al-qahar dan seumpamanya. Kerana kurang sebab meninggalkan nama, maka bercerai itu terlebih baik. Dan sejahtera bagi agama. Dan inilah kebajikan berhimpun dalam bersohbah. Maknanya kita bersohbah kena cari orang yang macam tu. Supaya apa? Jiwa kita sentiasa tetap dengan Allah Ta'ala. Dan bersohbah saudara yang saleh dan syekh yang memberi nasihat dan menegahkan akan diri, bersahabat dengan orang yang jahat dan segala orang yang ahli ghaflah, yang ahli lalai, dan ia telah terlebih jahat halnya daripadamu. Ya, maka isyaratkan mu'alif akan katanya. Apa dia kata? Rubbama kunta musian fa'araka al-ihsana minka suhbatuka ila man huwa aswa'u halan minka. Ini akan datang tentang insya-Allah. Ya telah apa dia kata? Rubbama, dia kata terkadang adalah engkau musyian, kita buat kesilapan dengan Ta'ala, buat tak betul, buat jahat, buat tak betul. Fa'araka al-ihsan, dia pula tukar ihsan ke benda tu. Bagus, tak apa. Ni tak apa. Sekali je. Itulah. Kita patut berkawan dengan orang. Bila kita buat benda maksiat, dia rasa takut kan. Dia nasihat ni tak. Dia tukar napi ke lagi. Orang ramai orang buat. Wah, lagi habis kita. Hanyut, lagi hanyut. Jaga dia. Ini bahaya bila bersahabat dengan menggunakan musian. Diperlihatkan kepada kita tadi, oleh sahabat tadi akan pada orang terlebih jahat hal daripada memakai ini terlebih besar afat penyakit yang masuk di atas orang yang menyalahi barang yang telah disebutkan akan dia tadi. Ya. Dia pentingnya apa sekarang? As-suhbah, persahabatan. Sebab Nabi kata apa? Dalam Quran sebut apa? Pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai yang beriman, takutlah kamu akan Allah dan sertalah kamu dengan orang yang siddiq hati dengan Allah Ta'ala. Ya. Sebab itu suruh kita sentiasa murakabah kan? Murakabah mursyid. Itu keadaan sufi ya. Kalau kita tengok orang kita Arab nak Syaban yang besar-besar kan, dia ada melalui 3 fana. Pertama dia panggil fana, ya, fana syekh dia panggil. Yang kedua fana rasul, yang ketiga fana billah. Ya. Kalau fana syekh ni kita rasa kita jalan macam kita ni dia. Itu rahsia dia banyak. Ya. Dia akan karin dalam tu banyak. Dan peringkat kedua dia akan fana rasul. Dia terbuka dengan Rasulullah SAW sentiasa dia. Lepas tu pum Tuhan tajalikan terus. Pembukaan antara dia dengan Allah Ta'ala. Itu lagi hebat. Ya, dia akan berlaku 3 proses tu. Itu kita Arab. Yang dibahas panjang lagi lah tajuk tu ya. Bab sobah. Tu Nabi Quran surah tu. Kunu ma'as-sadiqin. Dalam hadis Nabi kata al-mar'u ala dini khalili. Wal yanzur ahadukum bawa ikut agama orang yang di dekat. Maka kamu kena pilih betul-betul siapa orang yang kamu nak jadikan dekat dengan kamu. Sebab dia membawa kepada apa?
kepada kesan yang besar. Ya. Sebab ulama kata paling besar kalau kita anak kita kena jaga sungguh. Kalau kita ada anak perempuan kan, jaga baik-baik. Nak serah anak kita tuan. Kita dah didik dia semayang tak tinggal, rajin belajar buat ibadat. Tiba-tiba cari menantu kita tak tapis. Lepas tu dia pakai sebelah pendek kan. Wah, habis. Seolah-olah kita sembelih dia tuan. Berdosa besar tuan. Bila ibu bapa menyerahkan bakal menantu lelaki yang tak reti jaga agama tuan. Seolah kita bunuh dia tuan. Serah. Ada macam-macam hal jadi. Ada yang tak silap pilih pula tak menantu apa, bawa jalan ilmu isi pada dia tuan. La ilaha. Yang pakai niat itu habis kan. Ke niat ni. Dia niat hukum dia apa? Batal akidah lah, dia merosakkan syariat. Habis. Bila dah habis tu habis dah. Bila syariat dah batal, hukum dia apa? Riddah, murtad, duduk hari-hari berzina, na'udzubillah. Akidah dah batal, bahaya tu. Ya. Dia sembahyang pakai niat dia. Habislah, rosak akidah. Sebab tu makna nak ceritakan sohbah. Dan bila bersohbah ni apa? Antara yang paling dekat tadi, mana hubungan suami isteri, itu sohbah. Lepas tu Nabi kata apa? Fazfar bizatid din qaribat yadak. Pilihlah yang beragama, Nabi kata. Kalau tidak, bertanahlah tangan kamu. Mana apa? Menyesal tak sudah. Kita jaga baik-baik. Di Kelantan dulu saya belajar tu, di sana kan, dia tak pandang tentang buat apa. Paling kurang, kalau di pondok lain lah, di pondok lagi lah. Kita nak minang anak dia tanya, kitab Fathul Wahab dah boleh baca? Kitab ni boleh baca, kitab ni boleh baca. Boleh tak apalah. Tok ayah tu kata tu boleh tak apa. Duit hantaran tak ada, tak ayah tak heran. Ya. Kalau kampung pula sekuang-kuang, kalau kampung ni bila kita minang anak dia nak pinang tu paling kurang tanya Quran dah habis baca. Quran dah habis mengaji, dah. Kalau belum habiskanlah dulu gitu. Dia tak tengok kita bawa kereta besar ke kan. Mercedes BMW 2 balak ke kan. Dia tak tengok tak masuk kepala ni. Tempat lain habis kita kan. Bismillah. Tu jaga tu. Nah, tajuk sohbah bab persobatan ni. Kalau suami isteri lagi rapat bersohbah hari-hari sentiasa. Ya. Itu maknanya kena jaga betul-betul sohbah. Jangan kita bagikan yang pahaman madiyah benda dan habis rosak. Ya. Itu dalam hadis Nabi kata, "Fal yanzur ahadukum." Ya, hendaklah kamu perhati tilik betul-betul. Diguna lam amar tu. Fal yanzur. Ya. Man yukhalilu, siapa yang kamu nak jadikan kawan terdekat. Kau tak tengok dulu tuan. Siapa Aisyah ke siapa? Sampai apa lah pun tuan. Yasin, anak tu imam, berkawan rapat Kristian, pum, terbalik. Na'udzubillah. Boleh tukar agama tuan. Na'udzubillah. Oh, ini sohbah, persahabatan baik. Ya. Jadi Quran terang, dalam hadis pun jelas, ada kalam ulama. Ya, sini. Quran kata apa tadi? Ya ayyuhallazina amanu. Ittaqullah. Kemudian wa kunu ma'asa, kamu serta dengan orang sedih. Dalam hadis kata apa? Iaitu almaru ala dini khalili. Seorang tu akan terbawa dekat dengan kawan agama dia dengan orang yang dekat dia. Maka fal yanzur ahadukum, naklah kamu tilik betul-betul man yukhalidu, siapa orang yang kamu nak jadikan. Dan ketiga ni mata negeri. Ya, la tashab man la yunhiduka halu wala yudruka ma Allahi maqalu. Kamu jangan bersahabat dengan mana orang yang mana perangai dan ahwal dia tidak membawa kamu dekat Allah Taala, perkataan dia tidak menunjuk kamu kepada Allah. Ya, jangan bersahabat. Habis tak boleh sahabat dia, tak boleh tegur. Tegur tak apa. Tanya berbual minum sekali tak apa. Itu berkenal, kenalan lain kan. Sahabat dia rapat. Kenalan tak apa. Jangan silap faham lah. Malu senyum tak tengok orang tu. Anak tak nak berkawan dengan orang. Ni mana ilmu pembawa kau bawa ni. Ni mana pembawa pula ni. Ya, kenal lain. Kenal kita berbual, tanya khabar, itu memang disuruh. Ya, supaya kita merapatkan hubungan. Adapun sahabat ni tidak, dia kena rapat betul ni. Maka sahabat sebab dia nak membimbing jalan ke hadrat Allah Ta'ala. Ya, habis. Dan rubbama kunta musian fa'araka alaihi sanika. Sohbatuka ila man huwa aswa halan minka wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin wa inna khaira kullahu bi yadi anta bi Allahumma ba'ala hatta yang kashfulana alwan. Alhamdulillah.